Jadi hari ini 16 Mei 2022, 16 Mei Hari Guru. Saya hari ini bersama dengan guru saya sebenarnya. Saya bersama dengan Dr. Nurniwani Maknordin, iaitu pensyarah Pusat Perang Saraf UiTM. Doktor, sebelum kita teruskan perbincangan kita mengenai topik yang agak panas, OPR ini, Doktor, sedikit ucapan Hari Guru. Saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada pensyarah saya sebenarnya, Dr. Nurniwani. Dia sebenarnya kalau Hari Guru ni kita berterima kasih pada semua guru saya. Saya mempunyai guru-guru hebat. Dia guru ada secara langsung, secara tidak langsung. Jadi bersama ni satu kerjasama strategik. Tiada guru dan murid, kita harus membina negara. Ketamaudan bangsa negara bermula daripada peradaban pelajaran di antara guru dan anak-anak murid. Okey, walaupun saya bertanya kepada doktor pada hari ini, doktor tetap guru saya. Doktor, ada satu semester lagi, doktor. Jadi doktor, topik hari ini berkaitan dengan OPR. Iaitu kita boleh kaitkan dengan keselamatan negara dan juga kepentingan rakyat. Jadi apabila OPR ini naik, yang telah pun diumumkan oleh Bank Negara, iaitu sebanyak 0.25 ataupun 25 mata asas, apa kita boleh gambarkan mengenai keadaan ekonomi negara kita sekarang? Kerana kita faham daripada dahulu lagi kita pernah mencecah sehingga 3.25, iaitu dan juga fluctuate 3.0, 3.25. Selepas itu waktu PKP turun sampailah 1.75 dan sekarang naik balik. Jadi bagaimana situasi fluctuation, penurunan dan juga kenaikan 0.25 ini, gambaran kepada situasi ekonomi negara macam mana, doktor? Dalam kita membincangkan dasar kadar semalaman ataupun OPR ni, kita harus lihat pada beberapa konteks utama. Tetapi yang paling penting masyarakat harus faham, ia berkaitan dengan keselamatan ekonomi, iaitu salah satu aspek keselamatan negara dan keselamatan kepentingan rakyat. Jadi dua asas ini harus dipahami. Kerana dalam mana-mana dasar semasa kita menghadapi pandemik COVID-19, kita lihat salah satu teras utama dasar keselamatan negara adalah untuk memastikan ekonomi sebuah negara itu berjalan dengan baik. Sama ada dalam peringkat serantau negara-negara ASEAN ataupun negara benua Asia ataupun peringkat global. Dan inilah kepentingan untuk mana-mana negara, khususnya seperti kita punya bank negara dan kerajaan, melaksanakan dasar monetary yang terbaik. So dasar monetary ini penting kerana kita lihat bagaimana dalam mula-mula kita hadapi COVID, kerajaan memperkenalkan moratorium dan dalam bajet yang besar diperkenalkan untuk menghadapi COVID-19 dalam health security, keselamatan kesihatan, juga moratorium sebenarnya adalah untuk membawa unjuran memastikan masyarakat dan negara itu stabil dalam aspek pengurusan ekonomi. Dan kalau kita tengok dalam dasar keselamatan negara, telas kelima dasar keselamatan negara adalah keutuhan ekonomi. Dan dalam konsep keselamatan menyeluruh yang dibangunkan oleh Majlis Keselamatan Negara, teras utama adalah keselamatan ekonomi. Ini perlu dipahami. Jadi untuk memastikan kesinambungan, kemampanan dan keutuhan ekonomi ini berjalan, maka penting untuk membentuk monetary dasar-dasar yang berkepentingan rakyat. Dan dari situlah kita ingat daripada 3.25 turun sampai 1.75 lebih kurang 5 kali. Kenapa? Ia untuk membentuk satu kecairan tunai kepada rakyat. Memberikan satu proses pulangan pembayaran yang lebih rendah supaya ekonomi tempatan domestik itu berjalan dengan lebih baik. Dan sinilah kita lihat bagaimana skala-skala itu terus berlaku dalam masa-masa yang telah kita hadapi pandemik COVID-19. Tetapi apabila endemik ini berlaku, kita menghadapi fasa pemulihan dalam pandemik COVID-19. Maka kita lihat negara-negara dunia, kuasa-kuasa besar, US, kalau kita lihat di ASEAN, Singapura, mereka mula revise dasar-dasar mereka. Kerana ini penting untuk memastikan ekonomi itu berjalan kembali dengan baik-baik. Jadi apabila negara-negara kuasa-kuasa besar seperti US mengukuhkan mata wang mereka dengan menaikkan imbuhan rate ataupun interest rate mereka, termasuk jiran kita Singapura yang agak bijak dalam menguruskan percaturan ekonomi, dasar ekonomi mereka, maka pergerakan nilai mata wang asing itu mula masuk ke negara besar. Jadi ini mengakibatkan negara-negara ASEAN, khususnya seperti kita, negara-negara yang lain, mengalami kemerosotan daripada nilai mata wang. Dan ini perlu dipahami oleh masyarakat. Dan apabila ini berlaku, maka perlukan salah satu pengujuran. Dan ini membuktikan sebenarnya negara berjalan dalam satu landasan yang baik untuk mengukuhkan ekonomi. Dan kelemahan nilai ringgit, iaitu keutuhan mata wang, adalah salah satu dasar teras keselamatan negara dalam lebuhan MKN. Dan ini penting. Dan apabila mata wang itu rendah dan apabila rakyat punya wang untuk banyak untuk belanja, maka salah satu faktor timbal balik yang berlaku adalah inflasi. Dan ini memerlukan satu pengurusan dasar monetary untuk kita buat satu bentuk interjection. Bagaimana untuk menyelaraskan kembali permasalahan-permasalahan seperti ini. Ada dua perkara yang saya tertarik dengan kata-kata doktor. Pertama adalah nilai ringgit semakin lemah apabila kita banding dengan USD. Adakah apabila keadaan kelemahan nilai ringgit itu menjadi faktor
beransur kepada OPR ini akan berlakunya fluctuation ataupun ia secara kebetulan pada keadaan sekarang, Doktor? Kita harus ingat pengurusan ekonomi dalam mana-mana kuasa-kuasa besar dunia, mereka akan memastikan mereka mempunyai satu edge atau keupayaan lebih besar daripada negara-negara serantau, khususnya kuasa-kuasa besar seperti China, US dan sudah tentu konflik antara Ukraine dan Rusia. Dan apabila ini berlaku, sudah tentunya kenaikan imbuhan rate ataupun dasar-dasar yang memberikan kelebihan akan membawa pada aliran tunai itu masuk ke US, kuasa-kuasa besar contohnya. Dan ini akan mengurangkan tekanan-tekanan kepada pasaran US sendiri dan mengakibatkan negara-negara ini kehilangan kelemahan mata wang itu berlaku. Jadi apabila kadar ini dinaikkan, kita naikkan baru 25 mata kepada 2.20. Jadi ia akan membawa kepada satu anjakan nilai mata wang negara apabila pelabur-pelabur asing mula akan masuk ke negara dan melihat satu pulangan yang lebih baik. Dan orang banyak berkata, kenapa tak buat macam dulu? Pegging ringgit je. Tambat mata wang seperti 3.8 pada tahun 1998, tidak salah saya. Kerana ia tidak boleh dilakukan pada zaman konteks sekarang. Kita ada ekonomi digital, kita ada ekonomi yang membangun pesat secara global. Kerana apabila kita tambat ringgit, maka ia akan membawa pelabur keluar daripada negara. Kerana mereka menghadapi risiko-risiko dan menghasilkan itu mengakibatkan kerugian pada mereka. Dan konteks itu berbeza. Kerana mana-mana dasar moneter dia harus mengikut peredaran zaman dan keadaan serantau, keadaan global. Jadi strategi itu tidak boleh digunakan dalam keselamatan negara. Maka inilah satu strategi secara berkala untuk memastikan supaya pulangan kepada pen deposit tunai, pelabur asing itu meningkat dan akhirnya membentuk satu keseimbangan inflasi dan mengukuhkan mata wang. Kerana mata wang kita masih ada kelemahan yang agak ketara ke belakang. Ini bukan saja Malaysia, semua negara-negara ASEAN sebenarnya. Itu di peringkat antarabangsa, hubungan antara kita, negara kita, perdagangan dengan luar negara. Kita lihat keselamatan ekonomi di peringkat dalam negara. Doktor ada sebut tentang inflasi. Jadi jangkaan inflasi daripada pembacaan saya, nilai sekarang adalah 2.2%. Kalau kita lihat purata sepanjang 10 tahun ini 1.9%. Jadi adakah dengan mengumumkan OPR, kenaikan OPR ini akan mampu untuk mengawal kadar inflasi kita daripada terus berlaku kerana ketidaktentuan ekonomi berlaku di dunia ini, Doktor? Soalan yang baik pada anak murid yang memahami apa itu keselamatan negara. Terima kasih, Doktor. Kerana kita harus faham apabila inflasi ini berlaku, maksudnya kuasa rakyat membeli itu tinggi. Kerana kecairan tunai, moratorium yang diberi, kerajaan memberikan subsidi upah, kerajaan telah melakukan banyak agenda-agenda pelaksanaan untuk memberikan kecairan tunai kepada rakyat dan mengukuhkan struktur-struktur kecairan tunai itu dengan pengeluaran KWSP dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku adalah pasaran buruh belum lagi stabil. Apa yang berlaku, kos barang perkhidmatan serantau dan global masih terkesan dengan isu-isu peperangan, isu-isu tidak kestabilan pasaran buruh. Maka ia sebenarnya melonjakkan harga barangan. Kerana indeks harga pengguna antara salah satu penyumbang pada inflasi meningkat. Jadi apabila ini meningkat, seterusnya ia akan memberikan tekanan pada harga barang itu untuk pergi. Dan apabila kecairan tunai itu banyak, rakyat mula gemar berbelanja dengan musim raya dan sebagainya dengan kecairan tunai yang banyak, maka sebenarnya ia akan membawa harga barangan yang merunsingkan dan membimbangkan apabila ia seterusnya akan membina satu bentuk kadar inflasi yang mungkin tidak terkawal. Jadi inilah sebenarnya langkah yang saya rasa proaktif, strategi yang baik dijalankan oleh Bank Negara dan pengurusan kewangan negara untuk melihat bagaimana ia sebenarnya dapat kurang-kurangnya menimbulkan satu proses keanjakan kestabilan yang lebih baik, iaitu mengurangkan kuasa beli rakyat, menggalakkan mereka melakukan penabungan, meningkatkan kecairan tunai dalam satu konteks yang lebih sederhana dan seterusnya mungkin akan dalam masa sama pasaran buruh akan kembali stabil dan harga barangan mungkin akan dapat distabilkan. Jadi dua faktor utama dalam kepentingan rakyat adalah mata wang dan juga untuk memastikan kestabilan harga barang. Dan kita harap dia berjaya. Kerana ini bukan satu perkara yang sangat penting berkaitan untuk dilihat. Isu supply dan demand. Kita lihat pada bulan puasa, kebelakangan ini kita tengok demand terhadap keperluan asas, ayam, telur pernah terputus tinggi menyebabkan harga keperluan asas ini naik. Jadi rakyat semakin banyak duit, rakyat berbelanja. Jadi apabila OPR naik, maksudnya kadar hutang isi rumah semakin meningkat. Maksudnya cash di tangan semakin kurang. Adakah dalam masa yang sama kita mahu kuasa beli rakyat berkurangan untuk mengimbangi supply yang kurang ini dengan demand yang tinggi ini? Supaya pembelanjaan hemah itu berlaku, tapi pasal bersama adalah untuk mengukuhkan juga pasaran buruh. Supaya apabila investment masuk, pekerjaan itu lebih terbuka, unemployment rate mungkin akan menurun dan akan menimbulkan satu penurunan harga barang dan mungkin meningkatkan barang pendapatan. Disebabkan itulah salah satu harapan daripada kepentingan rakyat dalam isu kita menghadapi OPR ini adalah memastikan salah satu aspek-aspek strategi-strategi yang berteraskan strategi induk. OPR adalah strategi induk satu tambah pengukuhan ekonomi, tetapi strategi lain untuk memastikan keseimbangan peniaga-peniaga kecil.
untuk memastikan rakyat mendapat bekalan-bekalan perkhidmatan, dan mungkin juga pihak Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri boleh melaksanakan satu proses pemantauan harga-harga barang kawalan dengan lebih sistematik secara berpusat, talian aluan online dan sebagainya. Sebab kita mahu supaya strategi yang dimiliki oleh OPR ni tidak membebankan pengguna secara langsung. Secara teoretikalnya ia akan menjaya. Tetapi apa yang dikhawatiri sebagai contoh, mereka peniaga-peniaga kecil atau peniaga sederhana yang menggunakan kadar-kadar faedah ini untuk menyalurkan kepada pengguna. Dan walaupun kuasa pengguna itu mungkin akan berkurangan, tetapi secara teknikalnya harga barang mungkin tidak akan jatuh sekiranya penyaluran itu berlaku. Kerana sebenarnya kita tidak perlu risau dalam kenaikan harga barang sebab OPR, kerana ia ada satu jajaran dalam kuantum jajaran yang agak rendah berbanding pada 3.25 lepas. Tetapi apa yang diperlukan adalah satu langkah-langkah pengawalan, satu kerjasama strategik antara masyarakat, kerajaan dan pihak agensi berkaitan untuk memastikan tidak berlaku satu proses penyaluran kenaikan OPR itu kepada masyarakat pengguna secara terus dan langsung. Ini sebenarnya yang menjadi aspek utama yang perlu kita lihat dan menarik, Doktor. Sebab apabila kita sambungkan titik-titik ini, dia bukan sekadar untuk melihat rakyat dengan bekalan makanan, keperluan asas dan sebagainya. Doktor ada sebut tentang pasaran buruh. Ya, kita berlaku kekurangan pasaran buruh sekarang, terutamanya dalam sektor perladangan. Untuk kait kelapa sawit semua tak cukup orang sekarang, Doktor. Tetapi isunya apabila kita mengimport pasaran buruh daripada luar negara, soal keselamatan itu kita boleh kembangkan lagi dari aspek sosial, dari aspek pendidikan pula bagaimana, Doktor, untuk mengimbangi ekonomi, tetapi keselamatan dari aspek sosial kepada masyarakat pula juga terjejas di situ, kerana ya, budaya mereka tidak sama, mereka bawa budaya mereka ke sini. Inilah konsep keselamatan menyeluruh yang kita kena fahami sebenarnya. Apabila kita bercakap keselamatan menyeluruh, ia harus melihat semua teras-teras keselamatan utama. Dan di bawah dasar keselamatan negara, semua teras ini diberi perhatian. Jadi apa yang perlu diberitahu adalah memastikan supaya pengairan tunai rakyat itu berjalan dalam sektor domestik, di samping ekspor bertambah dengan pengguguran tenaga-tenaga buruh. Tapi pada masa sama juga kita harus melihat sistem pencukaian. Kita melihat supaya tidak berlaku ketirisan ekonomi apabila wang-wang itu disalurkan tanpa melalui saluran-saluran yang betul dan benar. Dan juga memastikan peniaga-peniaga yang menjadi warga asing tidak mendominasi pasaran-pasaran ataupun sektor-sektor perniagaan domestik dan tempatan, dan akhirnya mengakibatkan mereka tidak terkesan dengan OPR. Mereka tidak akan terlibat dengan apa-apa perkara-perkara yang berkaitan, dan seterusnya mereka boleh memainkan peranan untuk memberikan nilai barang perkhidmatan yang mungkin lebih murah daripada biasa, dan akhirnya ia tidak membantu peniaga perkhidmatan dan tidak akan membantu ekonomi negara kerana sistem pencukaian yang jelas berbeza. Dan inilah saya rasa satu konteks-konteks utama yang perlu kita perhatikan, dan rakyat dan kerajaan harus bekerjasama dalam konsep keselamatan menyeluruh untuk memastikan pergerakan sosial ekonomi ini berjalan dengan satu keseimbangan yang baik. Dan sini saya rasa peranan untuk kita. Kita kadang-kadang kempen beli barangan buatan Malaysia. Kita pastikan tidak ada berlaku sistem ketirisan cukai oleh peniaga-peniaga asing yang masuk dalam negara kita. Dan kita harus bekerjasama. Kerana walaupun kita nampak je sebagai satu peluang, tapi sebenarnya dalam rangka jangka masang, ia akan merugikan sektor domestik percukaian dan merugikan pegangan ikuti domestik perniagaan milik-milik peniaga tempatan sebenarnya. Okey. Jadi apabila kita juga bercakap mengenai OPR itu dari segi pasaran buruh, dari segi keseimbangan konsep keselamatan secara keseluruhan. Jadi kita faham juga OPR ini akan berkait rapat dengan rate yang akan ditentukan oleh bank. Contohnya membuat pinjaman peribadi, beli kereta, beli rumah dan sebagainya, yang tidak terkesan mungkin yang memilih untuk masa tantangan itu fixed rate ataupun sebagai flat rate lah. Yang akan terkesan adalah yang memilih variable rate. Jadi dalam konteks ekonomi, Doktor, dari segi aspek keselamatan, yang mana rate mana yang paling sesuai digunakan ataupun paling okey nak kata perkataannya? Macam mana rate? Kita keterbukaan ekonomi Malaysia ni sebenarnya menarik. Kalau kita lihat, kita punya banyak variasi dalam pemilihan ekonomi tertentu. Keterbukaan kita ada pelbagai sistem-sistem perbankan Islam yang patuh syariah, sistem-sistem yang lebih berbentuk komersial. Malah dalam bentuk kita punya reserve fund, kita ada wakaf, kita ada zakat dan kita ada satu reserve fund milikan negara. Dan ini sebenarnya memberikan satu variety kepada perkembangan negara yang lebih baik sebenarnya. Dan pemilihan ini berdasarkan corak pembelajaran atau corak penilaian dilakukan oleh pengguna. Kerana ada pengguna yang mahu untuk melakukan satu proses pembayaran secara mudah alih ataupun secara tetap berdasarkan kemampuan dan berdasarkan salah satu pemahaman mereka. Dan keterbukaan sinilah yang merangsang ekonomi negara. Tapi kalau jika diberikan pilihan, sudah tentunya kita mahukan yang lebih rendah, yang lebih terbaik. Tetapi kita harus ingat, dalam mana-mana aspek ekonomi, kerjasama strategik antara masyarakat rakyat dalam memastikan kecairan tunai
dan juga bank-bank ini dapat pulangan yang setimpal adalah satu bentuk teras keselamatan negara. Jadi dan salah mengharapkan supaya pulangan itu lebih rendah dan mengharapkan satu pulangan yang lebih flat rate, sebenarnya terpulang kepada masyarakat sebenarnya untuk menilai. Kerana dalam untuk memastikan pinjaman itu berlaku ada kriteria-kriteria tertentu untuk memastikan pinjaman-pinjaman itu dapat dilaksanakan dengan baik. Sekiranya tetap dia mungkin flat rate, tapi dia ada kadar-kadar yang tentu yang telah dikira secara kuantum apakah nilai pulangan yang lebih baik. Terpulang, tapi saya tidak boleh kata mana yang terbaik. Itulah betul lah. Ia merupakan satu pilihan lah doktor. Cuma apabila doktor bercakap mengenai kestabilan ekonomi dan juga usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia khususnya bank negara untuk menstabilkan ekonomi negara Malaysia, baru-baru ini kita juga tahu negara Malaysia, bank negara telah pun melancarkan 5 bank digital yang mana ia akan memudahkan pinjaman terutamanya golongan PMKS, industri kecil dan sederhana untuk membuat pinjaman yang sebelum ini susah dengan bank konvensional. Jadi adakah apabila kesenangan ini diberikan mengikut daripada apa yang projection yang akan terjadi adalah kadar hutang isi rumah semakin bertambah doktor. Jadi dalam situasi ekonomi OPR naik, lepas tu pinjaman lagi mudah untuk diberikan kepada golongan yang susah sebelum ini diberikan. Macam mana doktor dalam situasi ekonomi terutama apabila kita berhadapan dengan pasca COVID-19, kita berada dalam situasi endemik COVID-19. Satu perbincangan yang menarik, kita boleh panjang perbincangan ini kan. Tapi kalau dalam masa yang singkat, kita kata ini juga dilaksanakan oleh salah satu strategi sistem pengurusan hutang mikro yang dilakukan negara besar di China. China sebenarnya juga menunjukkan dalam konsep ekonomi digital mereka satu pemberian hutang secara mikro yang cukup mudah. Barangan-barangan asas diberikan pembayaran kepada rakyat-rakyat negara mereka untuk melaksanakan satu jajaran ekonomi digital secara lebih baik. Dan ia sebenarnya merangsang ekonomi. Maksudnya PMKS ini boleh masarkan barang-barang mereka, tak kira sambal ke teknologi ke, kita lihat banyak viral-viral pada ini, ia merangsang ekonomi dan memberikan salah satu kadar pembayaran lebih mudah secara terma ataupun jangka masa yang lebih baik. Dan ini sebenarnya satu sistem kewangan yang telah dipraktiskan negara besar China. Dan di sinilah caranya mereka melonjakkan ekonomi mereka. Memastikan pegangan domestik masyarakat tempatan itu berlaku, memastikan masyarakat dapat berbelanja dan sistem ekonomi digital berlaku. Tetapi permasalahan utama yang mungkin perlu dilihat oleh bank negara dan juga pengusaha kewangan adalah bagaimana untuk melaksanakan cukai digital, yang merupakan satu aspek yang perlu diberi perhatian serius. Tapi dari segi pengampungan kecairan tunai PMKS untuk merancangkan ekonomi negara dan memastikan mereka yang berniaga di tepi jalan yang diberikan peluang tidak ditarik lesen mereka ataupun diberikan satu peluang untuk meneruskan dalam sektor ekonomi digital, ini sebenarnya rangsangan yang baik. Dan sebenarnya inilah strategi yang digunakan oleh negara besar seperti China khususnya untuk memastikan sistem mikrokredit dalam PMKS ini berjalan secara digital dan melonjakkan ekonomi mereka secara strategik. Jadi adakah bank digital ini mampu untuk mengawal kadar OPR kita ni doktor supaya tidak naik lagi sampai 3.25? Dalam sidang Majlis Keselamatan Negara semasa pandemik COVID-19, pelbagai inovasi telah dilakukan. Akta 342 untuk Perintah Kawalan Pergerakan, kita lihat dasar monetary negara dan sebenarnya Malaysia ni kita mempunyai satu dasar diplomasi ataupun dasar inovasi yang terbaik. Kita lihat bagaimana Perdana Menteri pergi ke US untuk memastikan pelabur asing masuk dan selepas itu baru OPR itu dinaikkan. Ini bukan secara sengaja. Ini adalah satu dasar tersusun kerjasama strategi yang dibangunkan oleh pemikir-pemikir negara untuk memastikan perkara ini berlaku. Dan saya rasa dalam konteks bank digital, dalam konteks dasar keselamatan negara yang dibangunkan oleh MKN, semua teras-teras ini telah diberikan perhatian. Cuma bagaimana untuk memastikan pengawalan, bagaimana memastikan kerjasama rakyat dan memastikan polisi-polisi keselamatan negara dan berkepentingan rakyat ini dilihat dengan lebih baik supaya penting rakyat merasa seronok di samping pengstrukturan negara itu kekal relevan dalam arus global ini. Termasuk dalam perang Ukraine-Rusia yang saya rasa akan menimbulkan impak yang besar kepada kesan ekonomi dunia. Itulah doktor. Mungkin berbaki seminit 2 minit ini, bagaimana pula kesan daripada apa yang berlaku tragedi dan juga peristiwa yang berlaku di seluruh negara pada ketika ini memberi kesan kepada ekonomi negara, terutamanya impak perang Rusia-Ukraine sedang berlaku sekarang? Disebabkan impak perang Rusia-Ukraine, US telah mengukuhkan mata wang mereka dengan menaikkan imbuhan rate, interest mereka, pulangan lebih baik. Tetapi pada masa yang sama, kadar inflasi mereka yang tertinggi di dunia. Termasuk negara-negara yang juga terkesan. Jadi inilah sebenarnya dasar monetary yang terbaik yang dirancang oleh kerajaan untuk memastikan supaya kita terkesan dan mengambil langkah yang lebih proaktif untuk memastikan kestabilan itu berlaku. Kerana kepentingannya apa berlaku, apabila inflasi tidak kawal,
dan mata wang itu terus merosot dan kita akan hadapi masalah besar dalam sistem keselamatan negara. Ya. Dan inilah kepentingan rakyat dan keselamatan ekonomi harus dilasarkan dengan satu antisipasi atau perancangan jangka pendek, jangka panjang melalui dasar moneter negara dan dasar keselamatan negara. Okay. Itu dia buah fikir daripada Dr. Nor Nirwandi mengenai OPR dan juga perspektif dari aspek keselamatan negara. Bukan sahaja melihat OPR itu sendiri kepada rakyat, tetapi kita kabungkan lagi perbincangan kita dengan tragedi luar negara dan juga bagaimanakah pasaran buruh dan sebagainya yang mampu sebenarnya apa yang dilakukan oleh kerajaan ini sebenarnya adalah untuk menstabilkan dan juga mengukuhkan ekonomi negara Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Selamat Hari Guru saya ucapkan sekali lagi. Dr. Nor Nirwandi merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Universiti UiTM. Baiklah.